Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali dalam MG Flash 18 Oktober bersama saya Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Jumlah miskin tegar di negara ini berkurangan kepada 129,395 isi rumah setakat bulan lepas berbanding 260,000 yang dicatatkan 31 Oktober tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, pelbagai inisiatif dijalankan bagi merealisasikan rancangan Malaysia ke-12 untuk membasmi kemiskinan tegar menjelang 2025 tercapai. Katanya inisiatif itu akan dijayakan menerusi program basmi kemiskinan tegar keluarga Malaysia yang dilaksanakan Unit Perancang Ekonomi dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU. Dalam pada itu, beliau juga tidak menafikan pengurangan itu disokong hasil kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang membolehkan ekonomi kembali bergerak. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sekitar 20% isi rumah M40 beralih ke nilai ambang pendapatan B40 pada 2020 disebabkan oleh pandemik. Daripada 2.91 juta isi rumah B40 pada 2019, sejumlah 68% isi rumah B40 menetap di kawasan bandar manakala bakinya berada di komuniti luar bandar. Seorang ketua jabatan sebuah agensi kerajaan bergelar Datuk ditahan kerana didakwa menerima rasuah dan salah guna kuasa bagi pelantikan syarikat untuk tujuan perolehan 4 kenderaan pada 2017. Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan reman selama 4 hari oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Menurut sumber, perolehan kenderaan berjumlah RM290,000 itu untuk kegunaan program yang dilaksanakan agensi berkenaan. Katanya lelaki berusia lingkungan 40-an itu ditahan sekitar 8 malam tadi di SPRM Putrajaya ketika hadir memberikan keterangan. Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim, mengesahkan penahanan tersebut. Jelas beliau, kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Insiden termos berisi air panas yang terjatuh hingga menyebabkan seluruh badan remaja sindrom Down dikenali Bella cedera tidak berlaku. Kenyataan berkenaan diberikan Pegawai Penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kuala Lumpur, Inspektor Suhaili Mahat di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Katanya berdasarkan rekod, percakapan 4 kanak-kanak yang tinggal di unit kondominium bersama pengasas rumah bonda itu seolah-olah mengikut skrip. Jelas saksi pendakwaan ke-19 itu, kanak-kanak terbabit memberi kenyataan yang konsisten bahawa Bella dikejar seorang kanak-kanak dikenali Balkis kerana berebut snack hingga menyebabkan termos itu terjatuh. Hasil rampasan 2 barang iaitu termos dan tali putih mendapati ia berada dalam keadaan baik, tiada kesan lekuk atau menunjukkan kesan terjatuh. Tambah Suhaili, ia dirampas ketika beliau bersama juru foto dan pasukan bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak di 11 ke tempat kejadian 7 Julai 2021. Sebelum ini, Siti Bainun Ahmad Razali, 30 tahun, mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021 mengikut Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Pelakon dan pengarah Farid Kamil yang pernah menjadi penyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 kini beralih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden PKR itu dalam satu hantaran di media sosial memuat naik gambar kunjungan Farid ke pejabat beliau hari ini. Menurut Ahli Parlimen Port Dickson itu, beliau dan Farid berbicara panjang soal seni dan budaya selain mengenai keadaan saat ini dan masa depan industri perfilman negara. Farid yang masih dalam rayuan di mahkamah berkaitan kes penggunaan ganja 4 tahun lalu, dalam beberapa hantaran di media sosial memaparkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar. Beliau turut memberikan 5 sebab mengapa Anwar layak menjadi Perdana Menteri ke-10.
Dalam video tersebut, Farid memberitahu bahawa Datuk Seri Anwar pernah menjadi Menteri Kewangan terbaik dunia dan Asia dan imejnya sebagai pemimpin yang dikenali di peringkat antarabangsa. Seorang warga emas, Khadijah Pazli, bersyukur kerana kanak-kanak yang dijaganya sejak kecil kini mempunyai sijil kewarganegaraan. Katanya Muhammad Syafiq Izzuddin Aziz Abdul Rahim, 10 tahun, tidak mempunyai dokumen kelahiran yang sah setelah usaha menghubungi ibu kandung kanak-kanak berkenaan gagal. Menurut Khadijah, dia kini gembira apabila tidak perlu lagi bimbang akan masa depan anak angkatnya itu selepas mendapat dokumen kewarganegaraan itu. Ibu tunggal berusia 63 tahun itu menambah, dengan adanya sijil warga negara itu, proses pembelajaran kanak-kanak berkenaan juga berjalan lancar dan mereka tidak lagi perlu membeli buku teks. Malah apa yang melegakan wanita berkenaan, dia tidak lagi perlu menjawab soalan yang sering ditanyakan Syafiq setiap kali mendaftar di sekolah. Khadijah ditemui selepas menerima sijil warga negara yang disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Klebang, Datuk Lim Ban Hong pada Majlis Program Temu Seru GPN Melaka. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 6 negeri sehingga 7 petang ini. Ia membabitkan negeri Perlis, Kedah, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Sabah. Menerusi kenyataan berkenaan, ia memaklumkan ramalan cuaca buruk di Kedah membabitkan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, manakala Selangor di Hulu Langat. Pahang pula melibatkan kawasan Raup, Bentung, Temerloh serta Bera dan Negeri Sembilan pula di Jelebu, Kuala Pilah dan Jempol. Sabah pula melibatkan kawasan Sandakan iaitu di Telupit dan Beluran. Katanya amaran dikeluarkan sekiranya ada tanda ribut petir berintensiti hujan lebih 20 mm setiap jam yang hampir atau dijangka melebihi sejam. Ia adalah amaran ribut petir jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk setiap satu keluaran. Saudara, berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Pastikan anda kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk mengikuti pelbagai berita terkini di media sosial ataupun melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.